Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah. Sekali lagi kita di kuliah pendek sekadar tazkirah ringkas. Malam ni kita sambung lagi tentang fitnah syaitan dan fitnah wanita. Nabi SAW telah memberikan peringatan dari fitnahnya sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, mafhumnya, hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap wanita, kerana sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah wanita. Jadi dunia adalah fitnah. Sebab tu dunia ni digambarkan oleh Nabi SAW sebagai seorang wanita tua ahli sihir yang sangat buruk rupa dia dan dipakaikan dengan pakaian yang cantik-cantik, yang indah-indah, sehingganya manusia terpedaya dengan dunia tu. Walau dunia ni menipu, dunia ni penuh dengan tipu daya. Jadi demikian juga hati-hati terhadap wanita, kerana wanita itu akan menjadi fitnah bila dia tidak menjaga dirinya dengan iman. Jadi menjadi wanita ni bukan senang, banyak nak kena faham. So jadi Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya lagi, sesungguhnya wanita menghadap dalam bentuk syaitan dan membelakang dalam bentuk syaitan. So wanita ni ke mana saja dia pergi, kalau dia tidak menjaga auratnya, maka disebabkan daripada syaitan. Sebab tu wanita kena beriman. Sebab tu wanita kena menutup aurat. Wanita tidak boleh bertabaruj. Bertabaruj ni berarti dia menyolekkan tubuh badan dia tu dengan pakaian-pakaian yang indah, dengan make-up yang indah. Sebab tabaruj ni haram. Sebab dia maknanya dia nak menunjukkan kepada siapa? Solekan wajah dia tu. Walaupun dia pakai tudung menutup aurat, tapi dengan fashion yang berbagai, yang kadang-kadang fashion itu juga tidak mengikut akan syariat Allah SWT. Maka bila wanita itu mendedahkan auratnya atau menyolekkan wajah, yakni bertabaruj akan dirinya itu, ke mana dia nak tunjuk? Pastilah untuk tatapan umum, show off, nak bagi orang tengok. Maka sebenarnya wanita itu telah terjebak dalam fitnah ke atas lelaki yang bukan mahramnya. Jadi para wanita ni, kenapa ni disebutkan oleh Nabi sebagai menyerupai syaitan? Kerana ia sebagai penyebab timbulnya fitnah bagi lelaki seperti yang disebut oleh Nabi. Lepas tu wanita dia kena jaga daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia kena jaga betul-betul pakaian, kena faham. Menjadi seorang wanita ni, dia kena belajar macam mana wanita yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Tak, wanita solehah, dia tak pakai pakaian macam wanita yang fasik. Sebab itulah banyak wanita ni dia jadi kucak-kacir, dia pakai pakaian yang dia tidak faham. Maka sebab wanita lah mendatangkan fitnah kepada lelaki yang melihat dia. Kalau dia menutup aurat dengan elok, tak ada siapa peduli pun, lelaki pun tak kisah dengan dia. Tapi kalau dah pakai tak senonoh, macam-macam fashion, nama fashion tu, untuk apa fashion itu? Nak menunjuk kepada siapa? Maka bila dipakai satu pakaian untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain, maka nama dia tabarruj. Maka tabarruj jadi haram. So kita jangan ingat kita jahil, jangan ingat kita moden. Kita kena ingat hukum tu. Syarak tu ada, hukum agama tu. So lately, sekarang ni fitnah Dajjal dah sampai. Facebook menjadi medan fitnah bila wanita mendedahkan wajahnya dalam media sosial itu. Jadi dia menggunakan platform itu untuk nak tonjolkan diri dia. Kemudian dia ada satu pula butang like. Like ni sebenarnya memang dirancang. Asalnya bukan, tapi akhirnya like ni lah menyebabkan setiap orang nak supaya like page. Like dia tu like. Nakkan tonjol, dia nak menonjolkan
Maka berlaku riak kat situ. Dengan dosa lagi melimpah ruah. Bertimbun-timbun dosa bila dibuka dalam FB tu. Bukannya pahala. Sebab kita menonjolkan diri kita. Jadi kalau kita tanya balik wanita tadi, apa tujuan dedah wajah? Dan solekan dan tabarruj? Apa tujuan? Mesti ada sebab. Mustahil tak ada niat. Kalau saja dia tak masuk. Jadi dia masuk dalam tu untuk apa? Dengan niat. Jadi nak pamerkan kecantikannya. Kalau niat itu, itulah dia gunting daripada api neraka. Sebagai balasan kepada niatnya itu. Yang menonjolkan wajahnya tu. Sekarang tak nampak lah. Mati tengoklah esok. Ini ancaman-ancaman. Kepada wanita yang fasik. Kena ingat tu. Maka kena keluar daripada kefasikan. Kena jadi wanita yang bertakwa kepada Allah. Tak kira lah anak dara ke. Dia dah jadi tua sikit kan. Tambah-tambahnya jadi isteri. Lagi banyak nak kena jaga. Pasal dia kena jaga suami dia. Dan itu wanita. Itu isteri. Isteri lagi banyak nak kena jaga. Nak kena beringat. Nak tanggungjawab pada suami dia lagi. Sebab perhiasan itu hanya untuk suami. Bukan untuk didedahkan, ditayangkan kepada khalayak ramai. Ini yang kena ambil berat sikit. Wallahualam. Baik, kita lihat pula bahana gambar wanita bertabarruj atau yang mendedahkan aurat dalam akaun FB dia ataupun dalam media sosial yang lain dan akibatnya. Jadi bila seorang wanita yang ada akaun dalam FB atau media sosial lain dan gambar-gambarnya masih terpampang untuk tatapan umum, termasuklah lelaki bukan mahram, dan kemudian dia mati, maka dosa-dosa gambar dia itu yang mendedahkan auratnya ataupun yang solekan tabarruj dia itu masih ada hidup, akan sampai ke kuburnya selagi gambar dalam akaunnya tidak di-delete, tidak dipadam. Ini yang katakan masalah besar sekali. Jadi bagi wanita yang beriman, dia kena fikir benda ni. Mendedahkan aurat tu dia tak boleh, haram. Tu dia kena faham hukum hakam dalam Islam. Tak boleh sewenang-wenangnya dia buat ikut suka dia. Tengok media sosial ni bagus. Tengok orang buat, dia pun ikut buat. Dia tak tanya. Dia kena tanya dulu. Tu saya kata kemarin, dia kena minta izin suami dia dulu, bincang dengan suami. Boleh tak I nak buka akaun dalam FB? Suami akan tanya, kamu nak buka akaun, kamu nak tayang muka kamu apa? Tak nak kenakan kawan. Boleh pakailah akaun tu, tapi sekadar dengan kawan-kawan. Dan jangan melebihi masuk gambar-gambar yang gambar personal ke tabarruj tu. Sebab tabarruj ni bukan masalah saya tak bagi. Dalam Quran disebut dah. Allah larang tabarruj ni. Jadi dosa tu berat. Perhiasan tak boleh. Memang tak boleh. Memang haram. Nak kata halal tak, memang haram tabarruj ni. Jadi dosa tu akan sampai. Sampai bila? Siapa yang boleh padam akaun dia? Dia dah mati. Orang bukan tahu dia punya password ni nak padam macam mana. Sebab FB ni dia buka pintu masuk, pintu keluar dia akan tunjuk pun. Dia nak perangkap orang. Dia jenis sarang laba-laba. Jadi bila dia pasang pintu masuk boleh, keluar tak boleh, maka susahlah orang nak keluar. Kalau kita nak matikan akaun tu bukan senang. Pakar kot boleh. Tu dia minta macam password. Password dia kontrol. Selagi tak betul password tu macam mana nak keluar. Maka dalam kubur itulah sampailah dosa-dosa apa yang dia dah buat dalam FB dia tu. Jangan main. FB ni macam kitab. Kiraman katibin macam kitab tu. FB tu macam mana kita catatan-catatan malaikat rakit dengan atik tu. Terpampang kat situ. Sebenarnya ni bukan benda untuk keseronokan sebenarnya. Manusia beriman, wanita beriman, lelaki beriman, orang Islam yang beriman, yang mukmin, ada sempadan dia. Dia kena fikir, dia kena ada hukum. Sebab tu dia ada hukum syarak. Dekat mana sempadan dia kena jaga. Kat sini boleh buat, sini tak boleh. Itu sempadan. Itu tujuan hukum. Hukum ni diturunkan kepada manusia supaya manusia dapat meletakkan sempadan. Dia tak pergi beyond, melebihi had garisan tu. Sebab dia lepas pada tu, dosa. Jadi haram. So dia faham, dia tahu. Bila tak ada faham hukum, mengaji pun tak ada, hidup sibuk dengan benda FB ni, dengan media sosial ni, maka dosa tu sampai. Kadang-kadang hidup dia rasa resah, tak tentu hala. Sebab dosa. Dosa tu berjalan. Sebab FB dia tak mati. Dia setiap 24 jam dia akan pusing. Sebab Dajjal dah set dah benda tu. Supaya dosa orang tu datang tiba-tiba atas manusia tu. Especially orang Islam. So jadi wanita dia kena faham. So jadi bertabarruj tu haram. Maka haram kena kata haram. Dia kena elakkan, larikan diri daripada duduk. Dekat macam dia nak keluar.
Dia kena bertakwa kepada Allah. Dia kena pelihara diri dia, kena jaga aurat dia, jaga rambut dia, jaga pakaian dia semua. Pakai baju panjang, nak pakai seluar boleh. Had mana baju nak pakai. Sampai nampak punggung tu boleh ke tidak? Ni persoalan perempuan zaman sekarang. Jadi kadang-kadang bila pakai berlebih sangat dia tersusah nak pakai macam ni lah. Ni simple, pakai ni I simple je. Hak simple tu berdosa. Hak simple tu nama dia tabarruj. Dia bukan soal simple. Ini hukum Tuhan. Engkau kalau dah tak nak hukum Tuhan, kau pergilah cari bumi lain, dunia lain duduk. Duk petikai sangat hukum Tuhan. Tuhan nak larang ada sebab. Tengok datang COVID, semua orang pakai dah pakai tutup muka belaka dah. Bukan perempuan je, lelaki bertutup. Barulah orang nak ikut tengok Islam tu indah. Nak protect. So jadi benda ni kena faham. So jadi bila dah masuk dalam kubur, tahan ke seksa kubur tu? Hari-hari sampai. Setiap masa sampai dosa tu. Bila ada orang tengok je, gambar kita walaupun kita dah mati, perempuan especially, orang teringin. Naik nafsu syahwat dia. Kepada gambar tadi. Sampai dosa dalam kubur. Sampai dosa dalam kubur. Boleh tahan ke? Seronok sikit saja. Hidup sekejap je, buah gambar. Nak buah gambar. Tu saya kata sekarang ni kalau siapa dah ada gambar dalam tu, buang je gambar tu. Remove gambar tu. Tobat. Bertobat dengan Tuhan. Dah tersilap. Macam nak buat? Tak apalah dah tersilap. Taubat tu penting. Supaya dosa tu tak diangkat oleh Tuhan. Tidak dibawa masuk ke dalam kubur tu. Ni belum dalam kubur lagi. Atas dunia ni dah tiba-tiba dosa dah. Kita tak taubat dengan Tuhan, kita biar je dosa tu berjalan. Ini ambil faham baik-baik bagi masalah bertabarruj ni. Wallahualam. Baik, kita tengok tentang tabarruj yang disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarruj natabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, serta janganlah kamu mendedahkan diri bertabarruj seperti dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Jadi sampai Allah perintah wanita ni, bukanlah tak boleh bekerja, tak boleh keluar rumah, tapi jangan bertabarruj. Maknanya apa tabarruj? Tabarruj yang diharamkan itu ialah menghiaskan di luar rumah dengan berhias bukan untuk suami. Depan suami ni pakai pun Allah, baju pun beli RM10. Kalau dekat luar tu baju yang harga RM100. Tu dia lah tu. Nanti orang kata apa pula, orang pakai teknolog kat luar, dia duduk sibuk orang kata. Apa orang kata. Tu pun satu penyakit juga. Sikit-sikit apa orang kata. Sikit-sikit apa orang kata. Duduk fikir hai orang buat apa? Kita fikir kita sudahlah, selamatkan kita. Duduk kira kau orang buat apa? Dia duduk sibuk apa orang kata. Kemudian mendedahkan muka dengan tunjuk merangsang keinginan dan syahwat lelaki. Dia tunjuk wajah dia tu, nak bagi lelaki tu minat pada dia. Kemudian bersolek, berpakai macam-macam makeup berlebih-lebihan. Menggunakan alat solek macam-macam, pemerah pipi lah. Macam. Kemudian mencantikkan bibir, pakai lipstick dan sebagainya. Nak bagi elok. Kemudian menggerik alis mata. Bagi alis buang yang bulu mata Tuhan bagi. Tak ada. Kening-kening tak ada. Buat kening sendiri pula, bubuh dengan pen. Kemudian gigi pula. Mengikir gigi. Kikir gitu pakai tooth fire tu. Kemudian, termasuk juga dalam istilah tabarruj ni ialah fashion-fashion pakaian. Sebab pada asalnya pakaian wanita ni sama je pakaian orang lelaki, itu menutup aurat. Tapi pakaian muslimah itu bukan dimaksudkan untuk didedahkan kepada siapa saja. Pakaian muslimah kena ingat bukan untuk mendedahkan kepada orang lain. Bukan lelaki mahram. Dia pakai nak menutup aurat. Tu persoalannya, pakai nak menutup aurat, bukan pakai nak menunjuk kepada orang lain. Itu konsep pakai menutup aurat. Tapi tabarruj ialah memakai pakaian untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Fashion ni dia pakai mahal. Hari raya pertama baju ni, raya kedua baju ni, raya ketiga baju ni. Itu nama dia tabarruj. Duduk dalam dosa je. Dosa free yang dapat. Kalau orang beriman ni dia pakailah. Bukan tak boleh pakai yang elok, pakai. Tapi bukan dengan niat untuk menunjuk-nunjuk. Beli pun seala kadar yang patut-patut. Ni sampai beratus baju duduk dalam lemari. Nak tunjuk ke orang. Tabarruj. Kena faham. Satu orang perempuan dia kena faham. Tabarruj ni satu perkara hukum Tuhan. Waktu wanita, bila dah bersuami, dia pakai lawa-lawa kat rumah dia tunjuk suami dia saja.
bukan untuk di luar. Boleh pakai di luar tapi berpada-pada, bukan tak bagi langsung. Tapi pakai pada-pada, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Lah ni lagi dahsyat, lagi jahat. Bawa masuk dalam FB, tangkap gambar cantik-cantik, buh muka dia dalam tu. Tua ke muda ke sama je. Tabarus lah tu. Untuk apa tunjuk gambar dalam tu? Gambar pula ambil yang close up, yang dekat tu gambar nak bagi nampak. Ni wajah dia, tersenyum, tersengih. Padahal benda tu semua berdosa. Inilah wajah-wajah kalau mati sampai ke kubur ni. Kan? Ha. Jadi orang memang tak suka saya cakap macam ni. Tapi nak bagi tahu benda hukum. Ini hukum Tuhan. Ada sebab lah Tuhan tak bagi tunjuk kat orang. Sebab kalau kita dah tunjuk muka kat orang, apa niat? Sedangkan niat kita nak mendapat redha Allah. Wanita muslimah, isteri solehah, nakkan redha. Nak mencapai radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Itu tujuan utama. Dari segi kehidupan seorang wanita solehah. Sebab dalam rumah, dialah menentukan baiti jannati, rumahku syurgaku, apa tidak. Kalau ada rumah yang rendah macam apa, macam opera tu kan, dengan muzik pagi, muzik petang, muzik tengah hari, muzik malam. Ha? Tu macam mana nak jadi baiti jannati? Kan? Ha, tu ini persoalan. So jadi tabarus kena belajar baik-baik, kena bagi faham. Bukan Allah nak halang, tapi ada sebab-sebab dia. Jadi jangan dihiaskan untuk ditunjuk-tunjuk, terutama dalam FB ke media sosial lain ke, atau memang purposely tangkap gambar tu nak show off, nak tunjuk kepada orang lain tentang tubuh badan dia, bentuk badan dia, muka dia, wajah dia. Itu tabarus, itu haram. Benda haram kena kata haram, jangan kata halal benda ni, ya. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al azim.